Wakannya menerusi satu wawancara kita sebagai mengakhir Rampai Pagi TV dan ini tertumpu kepada rakan kita ya yang ditugaskan untuk sama-sama memberikan dan juga melaporkan perkembangan para jemaah haji pada musim haji, dan walaupun tidak berkesempatan pada tahun ini tapi kita akan berkongsi pengalaman bila mana ditugaskan di Tanah Suci. Jadi dua tetamu undangan kita pada hari ini memang tidak asing lagi, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Daud Haji Matar Sad dan juga Tuan Haji Norman bin Haji Abdul Ghani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semuanya? Baik, alhamdulillah Tuan Haji. Sehat ya? Sehat-sehat. Nampak ceria-ceria orang muda-muda kata. Tuan Haji Norman sehat ya? Alhamdulillah. Memang Tuan Haji, kalau berbeza pengalaman bersama, kalau Ketani menjadi jemaah haji berbeza dengan Ketani warga penyiar yang ditugaskan untuk membuat laporan di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah Dan ini akan Ketani insya-Allah akan Ketani kongsikan bersama. Baiklah, bagi yang senior dululah Tadi persilakan kepada Tuan Haji Muhammad Daud untuk sebagai mukaddimah lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam ke atas junjungan besar Ketani Nabi Muhammad SAW serta kerabat-kerabat dan pengikut baginda yang jujur setia. Sebenarnya walaupun kami sama-sama berpengalaman sebagai pelapor ataupun bid'ah haji tapi suasana yang berbeza barangkali Haji Norman Haji Norman tahun berapa tu? 2000 tahun lepas. Tahun lepas. Nah, baru lagi tu. Saya sendiri tahun 2000 sama 2004. Jadi sudah lama. 20 dan 20 tahun lepas sama 16 tahun lepas. Jadi suasana yang berbeza terutama di kawasan Arafah dan Mina. Walau macam mana pun barangkali pengalaman masa tu biasa haji ada dipanggil advance party tu diorang ni belayar awal tu seminggu sebelum jemaah Ketani belayar lah. Jadi tugas-tugasnya di sana tu membuat persiapan lah. Bukan ya datang awal tu kan orang menganggap ini awal jadi sedaninya akan berjalan ke apa. Indah sebenarnya sepanjang masa sibuk. Bila datang ke sana tu barangkali ada datang tu indahlah melihat tempat tinggal apa itu ini masuk hotel check-in esoknya atau malam sudah bermula operasi tu. Sebabnya barangkali Haji Norman pun sama barangkali pengalaman bekerja sama Arafah ni malam bukan waktu siang ni, malam. Lepas Isya, ba'da Isyanya serta bekerja tu. Sampai tak pagi tu. Sebabnya diorang pagi ini tutup pejabatnya itu tu. Zuhur tutup OPS. Boleh buat ada kerja sedikit dah tu. Asar tutup di OPS. Ya menghormati waktu sembahyang tu berjemaah tajuk di OPS tu. Itu yang keistimewaannya lah. Jadi sebab tu untuk supaya kerja tu lebih mudah, indah putus-putus, ya sebab malam lepas Isya kadang-kadang sembahyang Isya tu di ofisnya tu dia ada tempat sembahyangnya luas tu sorangnya. Jadi di sana baru mula membuat perbincangan tu. Kalau kami dulu masa jemaah Biswangtuan barangkali dia sudah di Madinah tu semua di Madinah. Kami hampir di Madinah sekali sama di Jeddah. Di Jeddah ni perjuangan ni orang aja. Perjuangan badan. Sebab apa kalau jemaah datangnya pukul 8 malam, kami pukul 12 sudah datang ke sana tu 12.30 hari. Selapa tempat kena sediakan tu, di booking tu, di urak ambal apa ni kapitan ni. Sebab apa kalau indah orang lain mengambil. Berperabot je tu walaupun kena sediakan tu tempat tu. Di garam sudah nyerah. Mana perlu lihat jemaah-jemaah lain tu. Lihatnya kosong sana tidur apa. Ya tak payah ketinggan buat kerja lah. Mengalau habis dia ni bawa keluar. Pasalnya jemaah katanya kan di sana duduk sekarang untuk tempat disediakan itu sediakan kapet sudah betul akan menunggu proses-proses lainnya, kemudian menunggu bas untuk berjalan. So apa dulu kalau sudah datang itu bila masuk saja untuk menunggu bas ni sampai 5-6 jam baru menunggu baru bas berjalan. Kadang-kadang sampai 7-8 jam baru berjalan tu baru clear berjalan. Bukannya datang terus masuk ke bas tu ndak ada tu. Kalau di lain cerita barangkali tu di Madinah. Madinah bisa sedikit. Barangkali orang haji barangkali menyambung cerita. Kalau tadi tu 16 tahun, 20 tahun dan 16 tahun. Kalau Tuan Haji Norman tahun lepas Ya berbeza ni. Ya pelapor sama jemputan Arab Saudi. Bisa lagi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ni cerita. Pertama sekali saya yang alhamdulillah kali panjatan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpeluang. Pada tahun 2012 saya berpulang menjadi tetamu jemputan Kerajaan Arab Saudi. Pada masa yang sama juga saya menjadi pelapor masa itu. Tapi
untuk secara general tu kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi tu pada masa itu. Dan alhamdulillah pada tahun lepas, pada tahun 2019, saya berpeluang untuk dilantik menjadi pelapor haji, dan pada masa yang sama juga menjadi pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Bandar Darussalam pentadbiran tu. Merangkap pelapor haji. Jadinya kalau melihat perbezaan daripada tahun 2012 sama 2019 satu, dan bidang tugas satu juga ia amat orang ketara tu. Perbezaan itu begitu terlampau orang jauh. Kalau dulu 2021 saya cuma melapor, melihatkan kepada kemudahan-kemudahan, urusan-urusan logistik dan juga penyediaan kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk dipertontonkan dikongsikan kepada penonton dan pendengar di Brunei itu. Tapi untuk melapor untuk jemaah haji negara Bandar Darussalam, kata ini mengongsikan segalanya kalau boleh setiap detik, setiap waktu apa yang dilakukan, apa aktiviti yang yang dilakukan oleh jemaah katanya itu. Sanak saudara di Brunei ini iskikan ingin tahu apa sebenarnya diorang lakukan, bermula daripada ketibaan diorang di Madinah. Betul. Sehingga diorang membawa diorang ke Makkah, ke Arafah, ke Mina dan balik semula ke Makkah sebelum diorang pulang ke tanah air. Itulah sebenarnya cerita-cerita dan perkembangan yang orang Brunei sanak saudara kata ini mau tahu ni. Itulah kali di sana melihat perjalanan proses yang kata ini membagikan masa dengan ibadah ketani juga, dengan tugas ketani juga, dan komitmen ketani dengan pejabat urusan jemaah haji itu sendiri. Katanya ada dua pecahan tu dalam pejabat urusan jemaah haji itu. Satu pentadbiran, termasuk saya sendiri, dan perubatan. Dan katanya telah bergabung menjaga tenaga untuk katanya memenduli keadaan jemaah itu dari segi kebajikan durang, kesihatan durang dan keselamatan durang itu. Dan agar semuanya itu berjalan lancar, alhamdulillah, dengan semangat berpasukan yang tinggi yang dikepalai oleh ketua Abid Sahaji itu, alhamdulillah semua urusan itu orang boleh dikatakan berjalan dengan lancar lah. Ya. Bila bercakap mengenai dengan perjalanan ataupun urusannya di Tanah Suci Madinah ataupun Mekah berjalan dengan lancar, tapi anda dapat nafikan dan adalah mustahil kalau kata ni ataupun kita lah tu yang berpengalaman sebagai pelapor pegawai haji ni ada mengalami masalah ataupun kesukaran. Mungkin Tuan Haji Daud mungkin dapat cerita apa biasanya menjadi kesukaran di sana selain macam mana persiapan untuk penginapan, permakanan dan sebagainya. Ya, masalahnya berunding dengan Arafah ni bukan macam berunding semua orang katanya. Saya ni satu kasar sedikit bang. Yang diupis ni lah, ini yang di luar ini. Macam tadi menunggu jemaah apa tu. Ini nah yang batahnya ni menunggu nendah diorang, menunggu mencap pasport apa pemeriksaan. Ini menjadi masalah, terutama orang-orang Ketani juga kadang-kadang ada yang dah faham bah. Dia beritahu sudah jangan bawa ani, tapi ada yang membawa juga. Itu beberapa masalah. Kemudian perjalanan basa ni, kalau dulu sebelum Ketani tu orang tua bercerita orang bahasa ni pandai mokalnya, berhenti tengah jalan ya kami tahu sen tu diberi sen. Sekarang masa kami tu lagi ada tu, dah lepas beri duit itu. Pasal kena warning sudah ada, kena buat di sana tu amarannya. Cuma jemaah-jemaah Ketani kadang-kadang ada yang kurang faham mengandalkan arahan-arahan yang diberikan. Jadi adalah beberapa perkara timbul sedikit masalah. Terutama kalau bergerak daripada Arafah kan ke Arafah lah, dari Makkah ke Arafah ke Mina. Jadi ini yang banyak timbul masalah di sini ni. Pasal apa? Perjalanan itu yang dah pulang jauh sebenarnya, cuma makan masa. Oleh sebab beringsut. Sudah tu ada jemaah-jemaah yang tujuan ni indah mengikut arahan yang diberikan. Kemudian ada bahasa tu kan ada sasat lagi. Akhir data ini pegawai haji punya apa ni tanggungjawab. Kata ini bekerjasama dengan syarikat penerbangan Darussalam. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak ni dapat juga diatasilah masalah-masalah. Kadang-kadang orang hilang ni dicari ni. Berpacah-pacah teknik. Kadang ini sana berapa dia bawa begalang dan sebagainya. Satu begalang ni apa namanya bertelefon ni. Dulu dah boleh ni. Dah boleh buat telefon jawalnya apa ni. Lah jawalnya. Dah boleh buat telefon ni. Sudah tu itu kadang ini sanang kalau dulu walkie-talkie pun dah ada. Kalau ini sanang je mencari ni. Satu cuma kebijaksanaan ketua-ketua ni. Kata ini berapa orang sana berapa orang kemari bawa bendera Brunei supaya orang melihat apa
Jadi sanang tah kalau sudah orang tu terlihat sanang tu yang mengagak bendera Brunei tu. Cuma kadang-kadang orang kata ini dulu memang diberi pas apa tu. Kalau berjalan pakainya orang apa. Ada yang dia memakai. Satu kedua benar je tu kalau beribadah tu jangan terbawa duit bukan shopping. Tapi baik je membawa jangan pun banyak sedikit. Ini nak dikhawatirkan ya. Kalau sasat, kalau anda mau duit cuaca macam mana kan makan minum. Makan minum. Kalau yang mau duit, satu bawa pasnya tu, lihatkan pegawai-pegawai yang berkaraja tu, polis apa tu orang tahu tu di mana maktabnya, di mana tempat tinggalnya, senang mencari tu. Itu kemudahan. Kalau tidak ada identiti itu, payah itu. Arab pun dia tahu Brunei, ada yang dia tahu kan Brunei juga mesti orang tu. Mana dia tahu di mana tempat Brunei? Dia semua tahu tu. Itu masalahnya. Barangkali orang haji pun ada pengalaman cerita ini. Mungkin kali saya setuju juga tu dengan apa Tun Haji Daud tadi tu di segi kalau saya melihat boleh saya katakan cabaran itu cabaran sebagai petani yang sebagai pelapor merangkap pegawai pejabat urusan haji itu mungkin kalau nyerang sekarang ini petani lebih berhadapan dengan cabaran teknologi canggih itu semua maklumat di hujung jari kalau macam nyerang sedetik kata lambat sanak saudara di Brunei sudah tahu bah. Dia bukan saja setiap package itu ada dengan juru gambarnya. Tetapi jemaah sendiri bah yang ada terdapat membawa handphonenya tu kan. Ia boleh mengambil capture gambar, video itu kan. Jadi dengan sendirinya diorang boleh berkongsi dengan sanak saudara orang di Brunei. Itah kalau ketani macam masa-masa tugas saya bertugas satu macam di sana tah nyerang ketani itu cuba mengimbangi orang. Macam mana petani boleh menyalurkan maklumat itu kepada sanak saudara di Brunei itu supaya orang apa yang disampaikan oleh keluarganya itu mungkin sedikit berbeza tu pendekatan katanya itu. Dan satu itu dari segi itu ada segi apa tu orang teknologi. Keduanya macam sekarang ini macam perbezaan masa tu. Saya melapor TV sama radio. Kalau kata ni melihat perbezaan masa tu 5 jam tu. Kata ni di Makkah lambat 5 jam berbanding di Brunei. Kalau contoh kalau pukul 1 di Makkah ataupun di Mina, di Madinah, berarti di Brunei pukul 6 betul. Kalau kata kami menyempati berita pukul 8 malam, artinya saya sendiri mengantar bahan itu semata bentuk skrip ataupun bentuk video audio itu sekurang-kurangnya sebelum pukul 2 petang. Artinya di sana tah mungkin cabaran itu terlampauan itu pengurusan masa itu penting tu dan perancangan dan ketiganya untuk mencari bahan itu untuk dikongsikan dengan pendengar dan penonton di Brunei ini kedudukan lokasi tempat tinggal jemaah itu berbeza tu jauh nyorang kalau setiap package itu macam contoh Darussalam Holding ia ada 3 hotel tu. Hotel itu bukannya dekat-dekat jauh dan satu package berdekatan dengan Masjidil Haram dan satu lagi package di kawasan pelaluan orang tu ke Masjidil Haram tu. Jadi di sana kalau kata ni kan mencari cerita dan berita daripada diorang ni, kata ni terpaksa tu berjalan bah. Ada satu hotel tu daripada tempat tinggal jamaah dan tempat tinggal pejabat pegawai ni kami sendiri lah tu untuk berjalan ke sana memakan masa hampir dalam 1 kilometer atau jauhnya. Artinya tu cabarannya lagi sana bukan saja kata limbai-limbai yang berjalan bah. Kalau time waktu kah macam kata ni melintasi kawasan pelaluan ke masjid bah. Di sana tah macam macam banyak halangan. Tiba-tiba kalau tambah-tambah lagi hampir-hampirkan hari ukuf tu. Orang tu makin ramai, jemaah tu makin ramai. Jadinya aliran perjalanan tu makin perlahan bah. Setiap waktu tu anda kira pagi kaya subuh kaya apa lagi malam. Terutama sembahyang Jumat. Kalau sembahyang Jumat pukul 10 sudah penuh sudah masjid. Sudah dapat tahir tu bukan macam di sini. Kalau berjalan pukul 12.30 memang dah sampai tu. Ketinggalan. Arah jalan raya tu sembahyang. Jadi dulu kalau Besamba Hotel Dar Al Salam. Sebelahnya tu apa namanya tu? Subaikah kali. Kemudian dia Ajiat ni yang jauh sedikit ni berjalan dalam 10-15 minit lah kalau jalan laju. Orang kalau jalan Cikar bolehlah 10 minit tapi kalau orang tu tua mungkin 20-30 minit baru datang. Ia macam menaik bukit sedikit lah pulang tu. Cuma itu yang Haji Norman tu tadi perjalanan tu jemaah tu ramai bah. Kata ini bukan jalan straight macam orang kata ni bisa berjalan sana rujuh-rujuh jalan mana mesti pandai buat diri juga. Jadi tidak terdapat jalan laju banal sadang-sadang tu. Jadi beberapa pengalaman cerita tu
kata ni atasi. Kadang-kadang masa ni orang je normal tu teknik media ni berbeza. Di orang tu bukannya orang media kata ni tahu macam mana akan mengolah bahasa supaya orang pendek. Tapi di orang direct bah. Bahasa tu direct bah. Jadi orang banjir dia di makanya. Jadi orang pun jadi panik bah. Kata ni kalau teknik beritahu banjir itu kata ni macam ada sukat-sukatnya berapa atau kawasan mana. Jadi teknik melaporkan ada kawasan Brunei, ada kawasan banjir. Tapi di orang merangkum dia semua tu seolah-olah Brunei jemaah Brunei pun tak masuk. Jadi apa ini orang tungkal kan? Kata ni orang media pandai kata ni ada sukat-sukatnya tu bah. Jadi kalau macam orang jemaah ni diorang syukur saja melapor tu baik sikit ya. Jadi reporter ya. Ini yang bahayanya ni. Satu laju, kedua ia bukan ada kandidat yang digambarnya, di teksnya taruh santar. Kata ini balik lagi mikirkan buat skripnya apa itu ya. Kadang-kadang informasi yang diorang sampaikan itu kadang-kadang menjadi apanya orang katanya itu yang dah sahih kan belum pasti lagi kan ataupun mungkin penerimaan diorang yang berbeza dengan faktanya kan. Jadi itu membuatkan keluarga di Brunei kadang-kadang bertambah pendek kan. Tapi dengan adanya rakan pelapor ketani yang bertugas atau yang nyorang atau yang senantiasa dinanti-nantikan official yang orang rasmi apa berita diterima apa tu. Jadi itulah peranan pegawai. Bukannya tidur makan sebenarnya sana tu. Banyak kerjanya itu. Sehingga malam pun tidur mana berapa betul macam mengajar rumah tu masak. Kalau melapor di sini pukul 8 pagi ya. Di sana pukul waktunya berbeza kan. Subuh betul, subuh bah. Kalau pukul 8 pagi sana di sana subuh betul. 3 pagi. Jadi perbezaan tempat. Kata ni kan 81 macam ia mula-mula daripada Jeddah. Jadi macam Madinah. Jadi bila bertukar-tukar tempat atau antara cabaran di sekitar. Macam mana Tuan Haji? Mengatur jemaah ni bah. Bukannya sanang, bukan macam anak sekolah sanang diulah-ulah. Tahu kadang-kadang ada yang berpengalaman lagi Pengalaman kami pegawai haji orang tuan tahun 2000 bah orang itu meninggal sudah mudah dirahmati Allah. Apa toh kamunya? Aku je 10 kali sudah naik haji meninya. Benar pulang tu Tapi kata dia mengikut peraturan, mengikut arahan-arahan supaya perjalanan bisa. Tadi Allah Taala dia tu dari Arafah ke Mina ni. Orang semua sudah datang bah dengan gagahnya ni. Tadi Allah Taala lepas asar baru datang. Artinya ada orang datang sudah pukul 1 pukul 2 pagi, datang waktu subuh, datang ke Mina ni tapi ia lepas asar bah. Dengan marah-marahnya tu lagi orang ni. Jadi itulah walaupun berpengalaman dari setahun ke setahun dah sama betul. Ini dah sama tu. Macam kami radio dulu melapor pakai kaset kan ya bah. Pakai kaset melapor interview apa edit sedikit laporkan rata pakai telefon dari hotel kan ya. Bila sudah ada mobile pun sanang sedikit bergerak. Bahan dia sediakan walaupun pakai kaset dalam kereta pun boleh melapor. Berbeza dengan untuk berita atau dengan gambarnya apa itu ni lain sedikit lah menggunakan handphone apa sekarang ni. Kecanggihan itu dah perbezaan-perbezaan. Itu baru dari segi melapor. Belum lagi dari segi suasana jemaah bah. Dan lagi pun harapan ni bukan dia tahun-tahun ni saja tu. Kadang lain-lain. Sebulan ni tahun depan sekarang orang lain dia lagi memegang. Jadi ya tah berbeza-beza. Waktu masalah-masalah yang dihadapi masalah jemaah. Belum masalah menghadapi ni pegawai Arab Saudi ni masing-masing dengan PL-nya masing-masing. Menambah ni perjumpaan-perjumpaan ni. Anunya apa tu nyorang betul pelang tu macamnya Tuan Najib Dautat tu kata ni tu nyorang bila sudah jemaah mula tiba di Madinah tu kalau macam tahun lepas alhamdulillah proses anu tu penempatan ketibaan apa tu berjalan lancar bah. Ya kalau tahun lepas satu macam mungkin 2 tahun lepas sebelumnya pun prosesnya tu sudah dihalusi oleh bukan saja oleh pihak kerajaan Katani tapi oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Jadinya bas yang mula-mula membawa datang mengambil di airport itu setiap package itu iatah yang akan membawa jemaah itu sehingga durang balik tu. Artinya dia bertukar tu. Artinya daripada Madinah ke hotel atau dari airport Madinah ke hotel, daripada Madinah kadang segala aktiviti di kawasan satu itu tah yang itu. Jadinya anu tu akan bertukar. Jadi anu dari segi kelembatan kelewatan itu dapat sudah diatasi tu yang atau lapas. Cuma hanya macam katanya ni nyerang bila sudah apa tu nyerang ada yang perkara-perkara di luar jangkaan katanya. Macam satu dalam sepanjang perjalanan itu macam saya sendiri kami digalak event party tu untuk
lebih awal bergerak daripada Madinah ke Makkah. Jadinya kami cuma menunggu di Makkah tu. Kita kadang-kadang dia apa tu dijangkakan tiba pukul 7 contohnya. Ia datang pukul 9 tu macam tu. Jadinya sana satu atau satu. Keduanya untuk kadang-kadang kalau membuat coverage diorang jemaah tu tiba di Makkah contohnya. Macam kalau berbayar wah. Contoh hotel tu jauh. Macam saya sendiri orang umpama belusir wah. Membuat untuk supaya anda ketinggalan momen tu. Diorang tiba turun dari bas, masuk ke hotel. Macam tu macam itulah orang belusir pelang tu bukan yang kena belusir tu. Menyempati kan. Dia pelapor dia pegawai dia reporter ni. Macam menyempati supaya orang jangan ketinggalan momen diorang tu kan. Kalau seboleh-bolehnya anda pun semua sedikit alhamdulillah. Itulah macam bila daripada Makkah untuk membawa diorang ke Arafah ataupun semua sekali berjalan lancar tu pasalnya saya katakan tadi bas satu macam package satu sudah ada menyediakan yang kerajaan Arab Saudi sudah melantik syarikat-syarikat yang bertanggungjawab tu untuk memeduli lagi ada yang macam semuanya macam kalau nyam setengah jam terdatang itu. Cuma perjalanan daripada Madinah ke Makkah itu saja. Itu mungkin diorang banyak singgah kan untuk diorang membuat berehat. Tapi kalau macam dari Makkah ke Arafah indah tu. Dan Makkah ke Mina. Itu sama tu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar tu. Ganya kepadatan jemaah itulah. Atau mungkin atau orang dapat dipersoalkan dapat dikaitkan tu. Lebih-lebih lagi kalau di masa di Mina tu. Katanya 3 hari di sana dalam keadaan jemaah yang begitu padat dan meluntar walaupun ikut jam tapi kakak juga dapat menempuhi jemaah itu menempuhi kesulitan dan kesukaran itu namanya haji itu namanya. Tapi orang alhamdulillah berkat dengan segala perundingan dan perbincangan yang diadakan awal itu segala orang dapat dikurangi kesulitan itu berjalan lancar masih bersistematik. Katanya orang-orang katanya pun bisa meluntar walaupun dengan menyambah sasak-sasak tapi kakak jo misang orang bisa teratur itu yang bisanya dan ikut jam. Karena ini lagi tempat meluntar itu macam kapal memanjang kalau dulu tiang tau galugalnya katanya di mana ni kayak kejadian bahaliran bisa itu bahaliran kan aliran jalan ikut jam. Setiap package itu sudah booking tu kalau package bulan dah 4 diorang ada booking tu macamnya untuk luntaran pertama hari pertama pukul berapa package ni jadinya jadi jadwalnya jadi bisa aja jadi anda bertembung dengan jemaah-jemaah di negara lain tu. Kalau macam misal kata ada para jemaah tu yang sakit macam mana Ketani kan mengetahui tu macam adakah tu menjadi satu cabaran lagi ataupun Ketani terpaksa orang Ketani kalau sudah sakit ada tempat yang dikhususkan kan jadi macam mana tu Tuan Haji? Ketani ada pegawai haji jadi itu pegawai haji ni akan dihubungi sekarang ni lah bila bertelefon ditelepon saja pernah terjadi kami masa tu ada jemaah Ketani masalahnya ini dia mau makan ubat ia tahu ada kes kencing manis tapi minum lagi minuman bagas. Indah mau makan ubat. Tiba-tiba masa tu di Mina. Kan kereta dah dapat keluar Masalahnya ada kereta hampir sana turun kereta ambulans sana negara lain dari negara jiran kita ni. Tapi ia pun dah dapat buat apa-apa, ia terpaksa ikut arahannya benar juga kan. Tapi macam mana pun kalau emergency sepatutnya dapat menolong sehingga tidak dapat buat apa-apa lah akhirnya orang itu pun meninggal saja di sana akibat barangkali masalah payah kan mengatasi ini masalahnya kan ambulan kan masuk ke sana kan berjalan dia mana menyuruh parking hampir-hampir itu tu kalau ia melihat disuruhnya pindah je tu bernasib lah tu kadang boleh parking sejam 2 jam tapi itu kalau ada polisnya ni suruhnya pindah tu dia mana fahamkan kedudukan kita ni dia memikirkan supaya jalan itu clear saja tapi kata ni kalau orang sakit datang kan masuk sana tu walaupun hampir kadang sejam 2 jam baru masuk baru tambus betul kan membawa keluar lagi payah je tu itu masalahnya tu kemudian tu perbezaannya juga jemaah dulu-dulu sama sekarang ni lebih mudah apabila sudah mendarat di Madinah kalau masa kami barangkali dalam tahun 2004 hampir betul dia di Madinah tu bila saya landing apa itu ni sampai sejam diorang sudah di hotel bayangkan kalau ya dari Jeddah kan keluar mencap pasport satu saja barangkali sejam 2 jam baru selesai. Punduk-punduk lagi menunggu 2-3 jam 4 jam. Perjalanan lagi 6 jam 7 jam. Jadi masa tu banyak
ngalih jemaah kita ini. Banyak perjuangan dilalui. Tapi itulah pengalaman yang paling seronok sebenarnya tu kalau naik haji ni. Kalau naik haji ni macam orang ke mall limbai siok semua. Dah tiada pengalaman. Dah ada cerita bah. Dah ada cerita. Tapi apapun dengar arahan-arahan daripada pegawai-pegawai yang bertugas satu supaya perjalanan lancar, memudahkan para jemaah kita ini je tu. Kemudian bila di Arafah dulu, di Arafah tu dulu pakai kem bah. Kemnya tu orang berbeza dengan sekarang ini lebih mudah lah, lebih selesa. Dulu kem pasar macam dewan yang kata ni kem tu. Sana tak tidur berhampar tu, ndak ada berbilik apa tu. Jadi jambannya pun dah banyak, itu berapa rabut tu orang lain memakai juga. Jadi sana tu juga kadang-kadang kan sembahyang di Panyap Tenindah ni ke Siring. Sana tersembahyang juga betul. Mana dapat tempat lain ada pilihan. Sana tu juga khutbah apa itu ini disampaikan oleh pegawai yang bertauliah tu kan menyampaikan khutbah hari raya haji itu. Kemudian bila jemaah-jemaah pernah kami berjalan kaki daripada Mina ke Makkah itu sebenarnya dah jauh dari terowongan tu. Tapi jalan kaki mau sejam lebih aja. Pasal jalan tu banyak kan. Kalau lapang barangkali sanang saja. Sanang 45 minit boleh datang. Bila tu Raja? 2012 atau 2004 2004. Itu perbezaan 2004 tu 16 tahun. Mungkin jalannya belum banyak perubahan. Kalau macam Tuan Haji Norman sendiri tahun lepas. Jadi bagaimana macam ambulans kan masuk ke apa macam mana tu? Kalau yang tahun lepas tu ia lebih bersistematik tu. Even traffic controlnya tu macam well organized bah. Macam ada waktu tu sembahyang tu indah dibenarkan masuk. Sama sekali kenderaan. Cuma selepas waktu solat, 5 minit selepas waktu solat tu hanya teksi dibenarkan masuk tu untuk membawa jemaah keluar daripada tu. Selebihnya berjalan kaki. Dan yang lebih cabaran tu yang masa ni pulang tu kalau bagi saya sendiri dan jemaah-jemaah lain pada traffic jam bah, apa signal apa tu yang wifi, signal telefon berhantar memang traffic jam tu. So lebih-lebih lagi kalau tiba hari ukuf. Tu traffic jam. Even masa ukuf tu kali-kali totally dah ada servis tu. Itu dah cabaran tu macam tadi kan cuba mengongsikan melaporan tu dah ada tu sama sekali. Itulah yang anunya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau pengalaman kan diceritakan cuma masa kata itu. Memang kalau kan diceritakan ya. Mengenai dengan pengalaman semasa membuat laporan haji ini memang banyak. Dan juga kalau Tuan Haji tadi membuatlah sama-sama memberikan mengongsikan pengalaman itu 20 dan 16 tahun lepas dan kalau Tuan Haji Norman sendiri tahun lepas. Jadi antara masih baru ya. Jadi dengan adanya kemudahan yang terkini dan sebagainya, nantilah Ketani bawakan lagi agar sama-sama Ketani dapat manfaatnya dan juga Tani merasa pengalaman ini berada di tempat Ketani. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Matarsa sendiri dan juga kepada Tuan Haji Norman di atas perkongsiannya cukup berharga ya. Alhamdulillah. InsyaAllah berjumpa lagi Tuan Haji berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga kita ucapkan meraihkan ataupun menyambut Hari Raya Ailadha yang sama-sama tiba ya.